Cikgu Samuel. Beliau ialah seorang guru yang telah berkhidmat selama 10 tahun di SK Kopinangan. Cikgu Samuel mengajar subjek Bahasa Melayu kelas 4B yang merupakan kelas yang paling bising di sekolah. Guru-guru sering sahaja menolak diri untuk mengajar kelas tersebut. Lebih malang lagi, apabila hubungan Cikgu Samuel dengan murid kelas 4B juga tidak begitu rapat. Murid-murid tidak memberikan perhatian ketika Cikgu Samuel sedang mengajar. Tidak lama lagi, jawab. Pada suatu hari, Cikgu Wong, seorang guru baharu, kelihatan sedang melaporkan diri di Sekolah Kebangsaan Kopinangan. Ya, guru baru saya juga. Saya datang untuk melaporkan diri. Cikgu Wong. Ya. Oh, okey. Tunggu dulu. Saya mewakili pihak sekolah mengalung-alungkan ketibaan kamu datang ke sekolah ini. Pihak sekolah sudah aturkan jadual mengajar untuk kamu. Cikgu Wong telah diberikan amanah untuk mengajar kelas tahun 4A dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, kamu tengok sini. Ini adalah jadual mengajar kamu. Kamu akan ajar dari Isnin sampai Jumaat. Kamu tengok sini. Okey, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Jadi kamu akan mengajar Bahasa Melayu dari Isnin sampai Jumaat. Boleh? Okey. Okey. Cikgu baru. Okay. So, pagi kelas. Selamat Pagi, cikgu. Terima kasih, cikgu. Hari ini hari pertama saya ajar di sini. Saya akan mengajar kepada orang subjek Bahasa Melayu. Okey? Okey. Hari ini dimulakan pertama. Murid-murid sangat berminat dengan PDPC Cikgu Wong kerana Cikgu Wong sering menggunakan teknik pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang menarik. Kesannya, hubungan Cikgu Wong dengan murid-muridnya semakin lama semakin rapat. Pada suatu hari, Cikgu Samuel lalu di hadapan kelas tahun 4A. Cikgu Samuel berasa iri hati dengan Cikgu Wong kerana Cikgu Wong sangat diminati oleh murid-muridnya. Cikgu Samuel berniat untuk menganiaya Cikgu Wong. Dia berpura-pura bercadang dengan guru besar supaya menukarkan guru Bahasa Melayu kelas 4A dengan kelas 4B. Sebenarnya, dia ingin menambah beban Cikgu Wong kerana kelas 4B merupakan kelas yang paling bermasalah disiplin di sekolah. Kan yang cikgu baru datang tu, cikgu apa? Cikgu Wong kan? Ya. Kenapa dengan dia? Saya rasa kan dia macam mana cakap, hebat sekali. Jadi saya rasa kasih dia kelas 4A lah. Lebih sesuai bah. Kenapa kamu mau bagi dia kelas 4A? Sebab kan pelajar tu lebih lemah sikit. Jadi cikgu yang baik tu dia masuk. Lebih bagus lah kan. Okey kan? Okey lah. On je Jadi kamu buat apa? Jadi saya kamu tukar kelas dengan cikgu. Ya. Okey kan? Boleh. Okey ah? Okey, boleh. Okey, on lah. Cikgu Wong menerima arahan pertukaran kelas dengan hati yang terbuka. Dia mengenali latar belakang murid kelas 4B terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas dengan Cikgu Kong yang merupakan guru kelas tersebut. Cikgu Wong mula masuk kelas 4B untuk mengajar subjek Bahasa Melayu. Setiap hari suka makan. Bagi membantu murid 4B yang lemah,
Cikgu Wong telah mengambil inisiatif dengan mengadakan kelas tambahan pada waktu petang secara sukarela. Lama-kelamaan, murid tertarik dengan cara pengajaran Cikgu Wong yang menarik. Pencapaian murid dalam ujian juga semakin meningkat. Antaranya, Miling telah mendapat 100 markah dalam ujian. Dia sangat gembira. Murid-murid kelas 4B merancang untuk memberikan hadiah kepada Cikgu Wong sebagai tanda penghargaan pada waktu rehat. Saya pun ada. Saya pun ada. Saya pun ada. Saya pun ada, Pak. Jadi mari kita bagi hadiah untuk cikgu pada waktu rehat nanti, boleh kah? Pada hari itu, ketika Cikgu Wong kembali ke pejabat setelah mengajar, dia dikejutkan dengan hadiah-hadiah di atas mejanya. Cikgu Wong berasa sangat terharu dan gembira terhadap anak-anak muridnya. Cikgu Wong, saya sayang kamu daripada Mei. Pada hari yang seterusnya, guru besar memuji Cikgu Wong di hadapan guru-guru yang lain, termasuklah Cikgu Samuel. Sekarang saya jemput dulu Cikgu Wong datang ke depan, berdiri sebelah saya. Okey, saya nak kongsi sedikit tentang Cikgu Wong. Hari itu, saya lalu depan kelas Cikgu Wong. Lepas tu saya nampak dia mengajar dengan sangat seronok dan murid-murid sangat sukakan dia. Lepas tu, saya tengok keputusan akademik murid-murid dia. Dari yang tidak lulus sampai sekarang sudah semakin bagus dan ada yang mencapai tahap lulus sudah. Jadi, saya nak kamu banyak belajar daripada Cikgu Wong. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh tanya daripada dia, minta tunjuk ajar daripada dia. Boleh? Boleh. Cikgu Samuel tidak berpuas hati dengan Cikgu Wong. Okey, Cikgu Wong, sekarang kamu boleh balik tempat duduk kamu sudah. Okey, saya ada satu pengumuman lagi. Saya nak kamu sediakan laporan perkembangan akademik murid kamu masing-masing dan saya nak kamu bawa minggu depan masa mesyuarat dan bentangkan. Okey, semua guru-guru? Okey. Kelihatan guru-guru sibuk menyiapkan laporan perkembangan akademik murid mengikut kelas masing-masing. Pada hari Isnin, iaitu hari mesyuarat, Cikgu Samuel masuk ke kelas 4A seperti biasa. Bagi duduk. Terima kasih, Cikgu. Okey. Hari ini cikgu sangat busy. Cikgu Samuel menggunakan masa PDP-nya untuk menyiapkan laporan perkembangan akademik. Dia berasa cemas dan tertekan kerana terpaksa menyiapkan laporan perkembangan akademik murid pada saat-saat akhir. Loceng pulang sekolah berbunyi. Semua guru telah bersedia untuk mensyuarat. Cikgu Samuel berasa senang hati kerana laporannya telah pun siap. Dia bergegas nak cetak laporannya. Akan tetapi, Ayo. Macam mana, Abah? pada ketika ini, Cikgu Samuel berasa sangat cemas kerana dia tidak dapat mencetak laporannya.
Cikgu Wong yang baru sahaja balik dari kelas perasan ada yang tidak kena dengan Cikgu Samuel. Ya. Aduh, printer ni tak dapat print. Dia tetap membantu Cikgu Samuel dengan hati yang terbuka. Then okay. Cikgu Samuel menyesali perbuatan jahatnya yang dilakukan terhadap Cikgu Wong sebelum ini. Akhirnya, mereka pergi ke mesyuarat bersama-sama. Sejak hari itu, hubungan Cikgu Wong dan Cikgu Samuel semakin rapat. Mereka selalu sahaja berbincang untuk merancang PDP yang paling sesuai dengan murid-murid. Selamat pagi kelas. Cikgu Samuel telah berubah. Hubungan Cikgu Samuel dengan murid-muridnya juga semakin lama semakin erat. Dia sedar bahawa segala yang dilakukan adalah untuk kepentingan murid dan bukannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Demi pendidikan. Isu-isu putar sekolah, malas sekolah wela dalam. Sudah dorong sarapan, desan nesu pelaku nek jalan. Sawit ketekan sekolahan, guru mulai nulis di papan. Ayo mulai sinau, pantang menyerah terus maju. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran.